Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Rabu 27 April 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Rumah terbuka Aidilfitri dibenarkan. Tidak wajib pakai pelitup separuh muka di tempat terbuka mulai 1 Mei. Pengembara tidak perlu buat ujian pengesanan COVID-19 sebelum berlepas dan sebaik tiba di Malaysia. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berkuat kuasa 1 Mei ini, pemakaian pelitup separuh muka di luar bangunan dan kawasan terbuka tidak diwajibkan tetapi adalah atas pilihan individu. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, pemakaian pelitup separuh muka adalah wajib apabila berada di dalam bangunan dan pengangkutan awam termasuk e-hailing. Pemakaian pelitup muka adalah wajib apabila berada di dalam bangunan indoor dan di dalam pengangkutan awam termasuk e-hailing. Namun, pemakaian pelitup muka di luar bangunan outdoor dan kawasan terbuka adalah atas pilihan optional. Tetapi masih amat digalakkan kerana pelitup muka mampu mengurangkan penularan jangkitan. Khairi mengumumkan kelonggaran langkah kawalan dan pencegahan COVID-19 di Putrajaya. Jelas beliau, tindakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 akan diambil terhadap individu yang gagal mematuhi arahan wajib pakai pelitup separuh muka di dalam bangunan termasuk gedung beli belah. Khairi berkata pelitup separuh muka boleh ditanggalkan sekiranya bersendirian di dalam suatu ruang atau ketika makan, minum, berucap dan membuat persembahan. Pemakaian pelitup separuh muka tidak diwajibkan di luar bangunan selepas mengambil kira risiko penularan jangkitan yang rendah dalam kalangan pengudaraan adalah baik. Orang ramai juga tidak diwajibkan mengimbas MySejahtera untuk masuk ke premis atau tempat awam. Bagaimanapun, aplikasi itu dikekalkan untuk pelaporan COVID-19 dan pemantauan isolasi di rumah. Imbasan kod QR MySejahtera tidak diwajibkan apabila memasuki premis ataupun tempat-tempat awam. Bagaimanapun, saya menggalakkan semua mengaktifkan fungsi MySJ Trace untuk tujuan pengesanan kontak. Kemasukan individu ke mana-mana premis turut dibenarkan tanpa mengira status vaksinasi. Menurut Khairi lagi, MySejahtera akan ditambah baik dengan ciri baharu termasuk mengesan kawasan titik panas penyakit lain seperti denggi, rabies atau demam campak. Bermula 1 Mei juga, keperluan ujian pengesanan COVID-19 sebelum dan sebaik tiba di Malaysia digugurkan. Kelonggaran terpakai kepada pengembara berusia 13 tahun ke atas yang lengkap vaksinasi, mempunyai sejarah jangkitan COVID-19 dalam tempoh 6 ke 60 hari dan pengembara bawah 12 tahun tanpa mengira status vaksinasi. Khairi berkata polisi sama diguna pakai bagi semua kategori pengembara. Ini termasuk jemaah umrah, haji dan pekerja asing. Semua pengembara masih perlu mengemukakan traveller's card yang dipaparkan dalam aplikasi MySejahtera semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa. Pengembara umrah dan haji juga dikehendaki mendapatkan dos penggalak sebelum berlepas ke Tanah Suci. Khairi seterusnya memaklumkan solat sunat Aidilfitri dibenarkan dengan kapasiti 100%. Namun semua jemaah perlu memakai pelitup separuh muka ketika bersolat dan sepanjang berada di masjid atau surau. Turut dibenarkan takbir hari raya di masjid, surau dan rumah ke rumah dengan sentiasa memakai pelitup muka.
Aktiviti lain dibenarkan dengan keperluan memakai pelitup muka ialah jamuan selepas solat di masjid atau surau, program ziarah tanah perkuburan serta rumah terbuka atau majlis hari raya sama ada dalam bangunan atau di tempat terbuka. Kesemua aktiviti yang dibenarkan itu bagaimanapun tidak boleh dihadiri oleh individu yang positif COVID-19 atau bergejala. Selain itu, penjarakan fizikal antara individu tidak perlu. Bersalam-salaman juga dibenarkan, tetapi jangan menyentuh muka selepas itu. Pengumuman kelonggaran SOP COVID-19 mendapat reaksi yang cukup positif daripada orang ramai. Namun, mereka akui akan terus mengutamakan kawalan kendiri. Sekarang kita banyak lagi diberi kelonggaran dan nyata sambutan Hari Raya tahun ni memberi satu kemeriahan yang luar biasa kepada semua masyarakat. Tak kira agama dan bangsa, ramai-ramai boleh menyambut dengan cukup meriah, tenang dan juga sangat-sangat happy lah. Antara perkara yang sangat menarik perhatian saya adalah kita boleh mengadakan satu-satu aktiviti dengan mengambil kira kapasiti tempat tersebut. Sebab sebelum ni kita, salah satu kapasiti itu boleh memuatkan 200 individu, kita hanya boleh melibatkan 50% sahaja. Saya menerima dengan lapang dadanya dan akan mematuhilah. Tetapi ada beberapa perkara yang saya perlu mengekalkan untuk kesihatan saya, seperti pelitup muka di luar, di indoor lah, seperti yang KJ cakap. Okey, dan saya perlu menjaga keselamatan diri saya, keluarga saya untuk mengelakkan daripada kena jangkitan COVID-19 lah. Alhamdulillah lah, apa yang kita dengarkan yang telah diberitahu hari ini, nampaknya kita akan kembali selepas fasa endemik ini untuk berhari raya seperti biasa. Dengan kabarnya takbir raya dibenarkan rumah ke rumah, dan hari raya tahun ini mungkin akan ada fasa balas dendam lah, dan kita harapkan walaupun balas dendam raya is raya, tapi kita harapkan kita masih lagi boleh menjaga kesihatan kita, jaga pengawasan kita dan keselamatan kita bersama. Itu yang lebih penting untuk raya tahun 2022 ni. Sementara itu, pakar kesihatan turut berpendapat setiap individu harus mempunyai integriti untuk mengelak penularan wabak. Akan tetapi kita kena ingat di mana dalam situasi endemik ini, tanggungjawab sosial ataupun rasa tanggungjawab sosial itu amatlah penting kepada individu yang sekitar dan juga keluarga yang terdekat. So ini bermaksud pada siapa yang mempunyai kes positif COVID-19 dan pada siapa yang mempunyai gejala seperti demam, sesema dan batuk, dan juga pada siapa yang diarahkan melakukan H2SO, perlu dengan rasa tanggungjawabnya duduk di rumah dan selesaikan ataupun lengkapkan proses kuarantin tersebut. Jadi ini adalah satu kelonggaran dan tidak begitu memudaratkan kepada orang ramai sekiranya mereka mematuhi. Begitu juga dengan SOP semasa perayaan Aidilfitri. Tanggungjawab untuk masyarakat adalah terjatuh kepada masyarakat sendiri, untuk kita bersama-sama membantu mengekang jangkitan COVID-19 ini, dan seterusnya akan beralih kepada fasa pandemik sepenuhnya. 2 Mei diisytihar sebagai Hari Kelepasan Am bagi negeri Johor. Cuti khas peristiwa itu terpakai kepada semua agensi negeri, pihak berkuasa tempatan, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta negeri. Menurut Menteri Besar Datuk Un Hafiz Ghazi, cuti diberi bagi memudahkan perancangan perjalanan sempena Aidilfitri. Ia juga diluluskan sebagai motivasi kepada mereka yang mahu membuat persiapan raya dengan lebih selesa. Pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April lalu memberikan makna yang cukup besar kepada perantau di luar negara, lebih-lebih lagi menjelang sambutan Aidilfitri ini.
Ya, majoritinya sudah tidak sabar mahu pulang ke tanah air, bertemu insan tersayang terutama keluarga yang sekian lama tidak berjumpa kerana sekatan pergerakan. Kerinduan bakal terubat. Itu pastinya. Ikuti laporan wartawan Maiza Musa Al-Bakri. Berada di negara berbeza dan berjauhan daripada keluarga antara cabaran terbesar dihadapi perantau. Kesedihan semakin dirasai ketika musim perayaan tatkala dunia dilanda pandemik COVID-19. SOP ketat yang dikuat kuasa menyebabkan aktiviti tradisi tidak dapat dilaksana. Hasrat untuk pulang ke kampung halaman juga terpaksa dilupakan. Mula-mula tu bagi Ana lah, mula-mula tu macam tak ada apa-apa sebab family Ana memang dah terbiasa duduk. Yelah, kita orang pun dah menetap sini, dah bermastatin kat sini dah lama, lebih daripada 10 tahun, dah 15-16 tahun lebih. Jadi dah terbiasa kalau dah berjauhan dengan family sebab and then lagi satu abah pun kerja jenis yang selalu berjauhan dengan family. Jadi dah terbiasa. Masa tu I guess the reality hasn't sunk in yet. Tak rasa macam okay, benda ni biasa. Cumanya bila dah nak masuk hujung tahun pertama pandemik tu dah rasa macam alamak, bila kita boleh balik ni, sebab tiap-tiap tahun memang balik Malaysia macam tu. Lepas tu bila masuk tahun kedua baru betul-betul terasa, especially anak Yana pun dah terasa, Elisa pun dah terasa macam bila kita boleh balik. Sambutan Aidilfitri di luar negara jauh berbeza dan tidak semeriah di Malaysia. Kemeriahan itulah yang sering dirindukan para perantau. Yana dengan Elisa betul-betul happy dan kita orang memang nak balik raya dan balik sebab yelah rindu. Dah 3 tahun, bagi kami dah 3 tahun tak balik, which is pada kami dah lama lah sebab tiap-tiap tahun memang balik. Dan raya tahun ni, itulah persiapan dia semua memang banyak kat Malaysia lah nanti. Mariam Syari yang berkahwin dengan mualaf warga Amerika, Ahmad Johari Abdullah pula merancang untuk pulang ke tanah air bagi meraihkan majlis persandingan anak tunggalnya yang berkahwin dengan wanita kelahiran negara Uncle Sam. Anak saya dah nikah tapi belum disandingkan. Jadi dan anak saya, anak laki-laki saya itu, dia mahu pulang ke Malaysia, dia nak bersanding kerana dia pernah selalu tengok persandingan cara majlis kita kan. Jadi dia suka. Dia nak pakai baju Melayu dan isterinya juga mesti pakai baju Melayu juga. Dan mereka mudah-mudahnya dapat cuti kerana mereka tentera laut dua-dua, doktor ya di tentera laut. Jadi nak insingkan dia punya cuti tu agak sulit. Jadi saya berdoa sembahyang hajat supaya mereka berjaya mendapat cuti perkahwinan yang berpatutan panjangnya dan kami akan pulang bersama dengan besan saya dan keluarga. Masing-masing sedang menunggu-nunggu untuk pulang dan bertemu dengan keluarga dan melihat adat resam kita. 2 tahun lepas keadaan di sini memang berbeza. Kosong, sunyi, sepi, tak ada pergerakan manusia. Tapi pada hari ini kita lihat ramai pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia dan ramai juga rakyat Malaysia yang keluar melancong keluar negara. Kalau kita ingat balik momen dulu memang bergenang air mata kita. Alhamdulillah keadaan dah berbeza sekarang dan ramai yang dah berkira-kira untuk pulang berhari raya bersama keluarga. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Dari saya, Maiza Musa Al-Bakri untuk Berita Artif. Selepas 2 tahun sepi akibat sekatan pergerakan, lebuh raya utama negara dijangka kembali meriah sempena Syawal ini. Namun, pengguna lebuh raya perlu memastikan kepulangan yang dinanti bukan kepulangan yang ditangisi. Fabian William memperincikan peringatan daripada PLAS Malaysia Berhad. Tol percuma dan diskaun di lebuh raya seluruh negara sempena Aidilfitri pasti khabar gembira buat keluarga Malaysia yang merancang pulang ke kampung.
Namun pemandu dan kenderaan perlu sentiasa dalam keadaan selamat selain sedia menghadapi kemungkinan pemanduan untuk tempoh yang panjang. Pastikan juga kad tambah nilai tidak tamat tempoh. Walaupun kita menyediakan tol percuma sepanjang laluan di dalam masa tersebut, kami mohon kerjasama daripada semua pengguna masih menggunakan media yang sepatutnya, medium yang sepatutnya untuk membuat pembayaran tol. Semua pengguna masih lagi perlu menyentuh kad Tasenggo, memastikan kad Tasenggo valid, termasuk juga RFID mereka. Walaupun tol tersebut percuma, tetapi transaksi mesti dilakukan sebagaimana biasa. Cumanya tidak ada tol fare. Pengguna juga diingatkan patuh jadual cadangan waktu perjalanan TTA bagi mengelak pertembungan trafik hingga berlaku kesesakan luar biasa. Ianya hanya akan dapat direalisasikan jika orang ramai yang merancang perjalanan itu mematuhi TTA tersebut ataupun jadual perjalanan yang kita cadangkan. Jika tidak ada pematuhan, korbanlah sikit sebenarnya untuk mematuhi TTA ini. Jika tidak ada pematuhan, maka amat susah untuk kita mendapat keputusan ataupun mendapat kesan yang baik daripada TTA tersebut. 1,500 pembantu khidmat pelanggan PLAS ditugaskan di Plaza Tol terlibat untuk membantu pengguna yang menghadapi masalah transaksi. Pasukan khas ditempatkan di kawasan strategik pada waktu puncak sebagai persediaan situasi luar jangka. Menurut Ketua Kecemerlangan Operasi PLAS Berhad, Muhammad Yusuf Aziz, larangan kenderaan berat di lebuh raya kendalian PLAS juga berkuat kuasa 29 April hingga 1 Mei serta 7 dan 8 Mei. Ikuti siri kedua dengan fokus kepada operasi hentian rehat dan rawat. Fabian William, Berita RTM. Bersua kembali. Kedudukan tenaga buruh Malaysia dijangka lebih baik tahun ini berikutan pemulihan secara beransur-ansur tahun lepas. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Wahidin menyatakan pelbagai inisiatif kerajaan dan pembukaan semula aktiviti ekonomi negara merancakkan semula momentum tenaga buruh Malaysia ke arah pemulihan pada 2021. Pasaran buruh negara sedang menuju ke arah pemulihan dengan peningkatan berterusan sejak Januari lalu. Perayaan Aidilfitri dijangka akan mendorong lebih banyak permintaan terhadap barang dan perkhidmatan sekaligus menyumbang kepada pengambilan lebih ramai pekerja dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembukaan semula lebih banyak aktiviti ekonomi dan sosial telah menggalakkan kumpulan yang tidak aktif untuk memasuki tenaga buruh kategori bekerja atau mencari pekerjaan. Pada 2021, tenaga buruh Malaysia terdiri daripada penduduk bekerja dan penganggur meningkat 0.8% kepada 15.8 juta orang. Keuntungan selepas cukai lebih 2 bilion ringgit dicatat Petronas Gas Berhad PGB bagi tahun kewangan 2021 yang membolehkan agihan dividen 82 sen sesaham termasuk dividen khas 10 sen sesaham. Prestasi cemerlang itu didorong kontrak jangka panjang. Our business is service capacity. So even though the gas has gone to the pre-pandemic level, but our revenue not still has sustained as even during the pandemic time. Beliau berkata demikian dalam sidang media secara maya.
Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 4 Mei. RTM telah melahirkan barisan penyampai berita berkaliber dan disegani di pentas penyiaran. Kini masanya anda berpeluang menjadi sebahagian daripada barisan penyampai kami mencipta kegemilangan di stesen yang berprestij ini. Anda perlu mempunyai bakat dalam penyampaian berita dan mengikuti kriteria seperti berikut. Pertama, berumur 23 tahun hingga 35 tahun. Kedua, kelayakan akademik diploma dan ke atas. Dan ketiga, fasih berbahasa Malaysia dan Inggeris. Hantarkan rakaman video anda menyampaikan berita, gambar terbaru dan resume ke email bestnewsaudition@gmail.com sebelum 15 Mei 2022. Jom selahkan bakat anda. Bertemu kembali. Penajaan program Jelajah Ramadan RTM bakal diteruskan. Rakan strategik yang juga penaja utama program iaitu QSR Brands Malaysia Holdings Berhad, Jawi Food Bank serta pengeluar pemakanan asli dan organik Afiat Holdings Sendirian Berhad berhasrat meneruskan usaha sama. Pemangku Ketua Jabatan Syariah dan Pematuhan Halal QSR Brands Malaysia Holdings Berhad, Hayazi Darus berpuas hati dapat menyalurkan sebahagian sumbangan zakat dan wakalah lebih RM250,000 kepada mereka yang memerlukan. Sebenarnya Allah izinkan kita jalankan perniagaan. QSR Brand ini KFC Pizza Hut Ayam Mas daripada ladang hingga ke meja makan dan menjadi pilihan kepada pelanggan. Apabila pelanggan membeli barangan kita KFC Pizza Hut Ayam Mas dan ada saiz live sauce tu, jadi jualannya membolehkan kita membayar zakat. Daripada zakat tersebutlah kita membayar zakat perniagaan dan alhamdulillah dipulangkan oleh zakat-zakat negeri sebagai wakalah, dan di Jabatan Syariah di bawah saya itu memulangkan balik dalam bentuk agihan tadi. Jadi kita nampak program bersama RTM ni Jelajah sempena 76 tahun tu, lokasi-lokasi terpilih itu membolehkan kita juga mengagihkan wakalah kita. Dua lagi program iaitu Jelajah Raikan Syawal dan Jelajah Kami Prihatin masih berbaki 52 lokasi di seluruh negara dan dijadual selesai Jun nanti. Program bersama dengan RTM dapat diteruskan pada masa akan datang. Semoga dengan liputan yang pihak RTM telah berikan akan memberikan lebih keyakinan kepada masyarakat bahawa sumbangan yang telah disampaikan tersebut sampai kepada pihak yang disasarkan oleh kita semua. Ketua Bahagian Pemasaran Afiat Group Muhammad Ayub Mahmud Hussein berkata, seiring semangat keluarga Malaysia dan sambutan Hari RTM ke-76, peluang kerjasama ini dilihat platform terbaik mengimbangi tuntutan tanggungjawab sosial. Untuk makluman, ini adalah tahun pertama kita bersama dengan Jelajah Ramadan di RTM. So satu program kolaborasi yang sangat menarik dan memberikan manfaat kepada kami, terutamanya sumbangan kepada sumbangan produk-produk Afiat kepada keseluruh stesen radio, dan kita dapat reach kepada semua peringkat umur masyarakat dan juga budaya dan juga bangsa. Genap 10 tahun program berlangsung, Jelajah Sedekat Ramadan RTM menyaksikan lebih 1,200 individu asnaf disantuni di 24 lokasi tahun ini. Penutupan program disempurnakan Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Cik Roslan Cik Daud. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan Sukan C. Menjelang Sukan C Hanoi pada bulan depan, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengesahkan bahawa tiada atlet daripada kontingen Sukan C yang gagal ujian doping setakat ini.
Menurut beliau, agensi anti-doping Malaysia ADAMAS akan terus melakukan ujian secara sistematik ke atas para atlet bagi memastikan kontingen negara bebas doping pada tamasya Dwi tahunan itu. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata kontingen negara akan berlepas secara berperingkat mulai 4 Mei bagi Sukan C yang dijadualkan berlangsung secara rasminya bermula 12 hingga 23 Mei di Hanoi, Vietnam dengan acara terjun dan bola sepak bermula seminggu lebih awal. Beliau berkata hampir 40% atlet yang dipilih mewakili negara pada tamasya kali ini merupakan atlet muda yang bakal buat penampilan pertama di peringkat antarabangsa. Berikutan itu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menyuruh rakyat Malaysia khususnya peminat sukan supaya tidak terlalu memberikan tekanan kepada atlet untuk membawa pulang pingat emas. Sebaliknya, memberikan sokongan padu untuk membuat lebih baik berbanding pencapaian pribadi terdahulu. Beralih ke perkembangan sukan bola sepak. Setelah lebih 2 tahun berkelana di Jepun, penyerang muda Muhammad Adi Fayad Abdul Razak kembali menjadi latihan bersama skuad bawah 23 tahun negara untuk pertama kali sebagai persiapan ke Sukan C di Hanoi. Pemain berusia 22 tahun itu yang mengalami kecederaan kaki tahun lalu terbang ke Kuala Lumpur dari Jepun pada Isnin sejurus selepas membuat penampilan sulung saingan Division 3 Liga J3 bersama Azu Claro Numazu pada Khamis lepas. Kepulangannya untuk menjadi sesi latihan skuad kebangsaan malam tadi sudah pasti menggembirakan Ketua Jurulatih Kebangsaan Brett Maloney. Selain Adi Fayad, muka baharu Noah Lane yang kini beraksi bersama klub Liga Finland SJK Seinäjoki turut melaporkan diri semalam. Malaysia yang diundi di kumpulan B pada Sukan C Hanoi bakal berdepan Thailand pada 7 Mei, Laos 11 Mei, Singapura pada 14 Mei dan Kemboja 16 Mei di Stadium Tien Truong Nam Dinh untuk merebut 2 slot ke separuh akhir. Sementara itu, Adi Fayad berkata ketiadaan pemain senior dalam skuad kebangsaan B23 pada Sukan C Hanoi membuka peluang kepada generasi baharu untuk menyinar. Jelasnya, tamasya Sukan Dwi tahunan itu adalah pentas terbaik untuk barisan pemain muda menimba pengalaman bagi meningkatkan prestasi masing-masing. Beliau menyifatkan keputusan Brett Maloney sebagai satu tindakan positif untuk persediaan ke Piala Asia B23. Mengikut senarai dikeluarkan, tiada seorang pun pemain senior dipanggil meskipun Brett Maloney mempunyai pilihan mendaftarkan 2 pemain berumur lebih 23 tahun untuk menambah kekuatan pasukan bagi mengharungi saingan di Hanoi. Masih lagi perkembangan Sukan C, Kelab E-Sukan Todak optimis kilauan pingat emas mampu digapai menerusi kategori permainan Mobile Legend Bang Bang MLBB. Keyakinan itu disuarakan jurulatihnya Zairo Hazim Zailani selepas pasukannya meraih gelaran juara Liga Profesional Mobile Legend Bang Bang MPL Malaysia musim ke-9. Kejayaan muncul juara MPL Malaysia musim ke-9 adalah tonik terbaik sebelum acara e-sukan bermula 13 Mei depan di Pusat Konvensyen Nasional Hanoi. Pada aksi final berkenaan, pasukannya berjaya menewaskan Orange Esports sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM100,000. Emas. Dia adalah sukan terbesar di Asia Tenggara. So maybe preparation kita orang akan lebih double daripada preparation kita di MPL ni. Dan kita orang akan lebih fokus lah. Edisi Sukan C kali ini, Persekutuan E-Sukan Malaysia MESF menyasarkan 4 pingat dengan MLBB menjadi salah satu permainan yang diletakkan sasaran. Kontingen negara akan merebut 36 pingat emas, 35 perak dan 75 gangsa pada Sukan C Hanoi bulan depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata sasaran berkenaan ditetapkan berdasarkan prestasi semasa 588 atlet yang akan bersaing pada tamasya Dwi tahunan berkenaan. Jelasnya, sasaran itu juga diputuskan selepas perbincangan dengan semua pihak yang berkepentingan. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata sukan terjun dan olahraga disasar menjadi lubuk pingat emas kontingen negara di Hanoi dengan setiap sukan diamanahkan untuk menyumbang lebih 5 pingat emas.
Pingat sama juga boleh diraih menerusi taekwondo, wushu, petong, pencaksilat, bina badan dan beberapa sukan lain. Lebih 58% atlet bersedia untuk aksi sulung mereka di peringkat sukan C. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan jalur gemilang kepada kontingen negara di ibu negara petang tadi. Tiada bekas atlet akan menyambut perayaan dalam kesedihan dan kepayahan. Itu jaminan pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Yakib Datuk Nurul Arifin Abdul Majid buat semua ahlinya menjelang sambutan Aidilfitri minggu depan. Jelas beliau kebajikan semua bekas atlet akan sentiasa terbela, terutama bagi mereka yang akan menyambut Syawal tahun ini. Kita ada banyak kes-kes yang di mana mereka banyak anak-anak mereka tinggalkan mereka dan sebagainya. Kita hanya mampu mengungsi kesedihan dan juga kita cuba membantu apa yang sumbangan-sumbangan lain. Kita ada juga sumbangan bulanan 300 kita bagi untuk 6 bulan. Saya harap tahun ni tak ada kes-kes macam ni sebab baru-baru ni kita ada buat dengan Yapim, kita ada buat dengan PPIM, kita buat dengan zakat dan sebagainya. Kita memastikan semua ni akan mendapat duit raya dan mereka dapat beraya seperti mana rakyat Malaysia lain beraya. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pemasanya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kita balik pula ke perkembangan berita seterusnya. Berita gembira buat pasukan Perak FC. Seramai 50 pemain dan pegawai pasukan utama Perak FC menerima sumbangan wang tunai sebanyak RM1,000 seorang daripada kerajaan negeri sempena sambutan Aidilfitri. Sumbangan disampaikan Menteri Besar Datuk Seri Sa'arani Mohamad di bangunan Perak Darul Rizwan. Ahad lalu simpati dengan nasib barisan pemain Perak FC yang dilaporkan tidak dibayar gaji, penyokong skuad The Boscaurus tampil menghulurkan sedikit sumbangan selepas aksi berdepan Johor Darul Takzim JDT2 di Stadium Perak. Sebentar itu ditanya mengenai usaha Persatuan Penyokong Bola Sepak Perak TBG Mobs yang dilaporkan mahu mengutip tanda tangan penyokong Perak untuk dihantar ke pejabat istana, Datuk Seri Sa'arani berkata pihaknya tidak menghalang hasrat berkenaan. Macam-macam cara sebenarnya, Mac, untuk warga maya ni nak ditarik perhatian mereka di media sosial. Betul. Jadi ada orang sanggup buat apa saja. Memang senang nak popular di media sosial ni dan antara yang menjadi tumpuan adalah menghasilkan karya menakjubkan. Kita kongsikan dalam hashtag malam ini. Pelukis tatu dari Australia tular di media sosial kerana kemahirannya yang unik menghasilkan tatu menggunakan sinaran ultra ungu. Tatu yang dicacah Johnny Hall dianggap realistik dan mengagumkan. Antaranya tatu berbentuk haiwan dan wajah manusia. Lain pula di Brazil, tindakan menyulit diri sendiri bertemakan watak anime Jepun terkenal melonjakkan populariti renderesan Vira di media sosial. Cat dilumur di seluruh badan termasuk muka bagi menghasilkan anime terkenal seperti Naruto. Sementara itu di Jepun terdapat kafe khas penulisan manuskrip untuk penulis yang bergelut memenuhi tarikh akhir karya mereka. The Manuscript Writing Cafe dibina di Koenji, Tokyo, menawarkan servis motivasi dan bantuan kepada penulis dalam pelbagai bidang. Bayaran sekitar RM5 untuk 30 minit bagi menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Kena mula fikirlah macam mana cara yang ekstrim untuk menarik perhatian pengikut kita di media sosial. Tapi yang dibolehkan sajalah. Jangan melampau. Jangan bukan-bukan. Nanti itulah memalukan. Baik. Baiklah. Paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Rabu 27 April. Sekali lagi terima kasih kepada pihak yang menyantuni iftar petugas bahagian berita ehwal semasa RTM termasuk kami di Seksyen Berita TV sepanjang bulan Ramadan ini. Terus berwaspada terhadap penularan COVID-19 dalam fasa peralihan ke endemik dengan memakai pelitup separuh muka. Program inklusif menyusul selepas ini. Terus setia bersama RTM. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.